Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu yang tengah tengok video ni. Okey, semoga korang sihat sentiasa, jaga kebersihan kat luar sana. Okey. Untuk kelas kita kali ini, kita kena jalankan secara online juga lagi kerana kita punya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilanjutkan lagi sampai 28 hari bulan. Jadi kita akan buat macam biasalah, macam kelas kita sebelum ni. Okey. Kita terus masuk kepada video kita hari ini. Sejarah tingkatan 2, kita dah masuk untuk bab 6 iaitu Kesultanan Johor Riau. Untuk bab 6 ni kita dah cover 6.1 ni. Okey, 6.1 ni kita dah cover pengasasan Kesultanan Johor Riau. Okey. Kita dah tengok macam mana cabaran-cabaran yang diorang dah hadapi, apa strategi-strategi diorang untuk menghadapi setiap cabaran tu. Dan untuk hari ini kita akan tengok pula untuk bab 2. Okey, tulisan dia kecil sangat, jadi cikgu zoomkan satu-satu dulu. Okey, so kita tengok dulu untuk kegemilangan Kesultanan Johor Riau. Kita tengok yang pertama dulu Okey, kedudukan strategik. Okey, kegemilangan Kesultanan Johor Riau ni, dia mencapai kegemilangan dia melalui beberapa faktor. Okey. So untuk faktor yang pertama, kita akan tengok pusat perdagangan yang unggul. Okey. Macam mana Kesultanan Johor Riau ni mengendalikan pusat perdagangan dia. Okey, macam mana diorang ni unggul sangat dalam pusat perdagangan dia. Okey. Jadi kita akan tengok yang pertama iaitu kedudukan strategik. Okey. Macam mana kedudukan yang strategik ni menjadikan pusat perdagangan dekat Kesultanan Johor Riau ni unggul. Okey, so kita tengok dulu yang pertama, Pelabuhan Johor Lama. Okey, Batu Sawah dan juga Pancur mudah dimudiki oleh kapal besar kerana sungai Johor yang dalam dan lebar. Apabila sungai Johor ni dalam dan lebar, mudah untuk kapal lalu. Kalau sungai dia cetek, kapal tak boleh nak masuk. Sebab apabila sungai itu cetek, bahagian bawah kapal dia akan terkena pada lantai sungai. Jadi apabila terkena pada lantai sungai, bawah kapal tu boleh rosak. Jadi kalau sungai itu dalam dan lebar, kapal senang nak masuk. Okey. Kita tengok poin yang kedua, lokasi pelabuhan di kawasan selatan Selat Melaka membolehkannya mengawal lalu lintas kapal dagang dari timur dan barat. Okey. Maksudnya kedudukan pelabuhan Johor Riau ni strategik dan dia boleh mengawal lalu lintas kapal dagang yang datang dari arah timur dan juga dari barat. Okey. Lepas tu kita tengok poin yang ketiga, Pelabuhan Riau yang terletak di persimpangan lalu lintas maritim menjadi tumpuan para pedagang luar untuk berurus niaga. Okey. Maksudnya dia terletak dekat persimpangan. Bila terletak dekat persimpangan, kapal akan sentiasa lalu dekat kawasan tu. Jadi apabila kapal sentiasa lalu, diorang mesti akan singgah dekat Pelabuhan Riau ni untuk berurus niaga, untuk jalankan urusan perdagangan diorang. Okey? So itu poin yang ketiga. Jadi itu ialah faktor yang pertama lah. Okey? Faktor yang kedua iaitu tumpuan para pedagang. Kita terus tengok poin yang pertama. Okey, pedagang Jawa memilih pelabuhan di Johor kerana tidak berminat dengan Portugis di Melaka. Okey. Diorang macam tak suka dengan Portugis. Jadi diorang pun pergilah dekat pelabuhan Johor ni, sebab kalau diorang pergi dekat Melaka, diorang terpaksa menghadap Portugis tu. Jadi diorang pun pergi ke Johor. Okey. Pelabuhan di Johor Riau ni. Poin yang kedua, pedagang Siam memasarkan beras. Okey, diorang menjual beras yang diorang dah hasilkan. Dan poin yang ketiga ialah tumpuan pedagang dari China, Gujarat, Belanda dan juga Inggeris. Okey, ini yang dimaksudkan dengan tumpuan para pedagang. Kebanyakan diorang pergi dekat pelabuhan Johor Riau ni. Okey, so itu faktor yang kedua. Lepas tu kita terus tengok faktor yang ketiga. Okey, faktor yang ketiga yang menyebabkan Kesultanan Johor Riau ni mempunyai pelabuhan yang unggul ialah pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barang dagangan. Okey, kita tengok poin yang pertama. Barang dagangan oleh tanah jajahan Johor iaitu lada hitam, biji timah dan juga emas. Okey, diorang ada banyak jenis barang dagangan. Okey, yang macam contoh dia bagi kat sini lah. Diorang ada lada hitam, biji timah dan juga emas. Yang di mana semua bahan-bahan ini mendapat permintaan yang tinggi daripada para pedagang semua. Jadi diorang jual. Bila diorang jual,
Pedagang pun datanglah dekat pelabuhan diorang, okey. Lepas tu kita tengok lada hitam dibawa dari Jambi dan emas daripada Inderagiri, okey. Ini merupakan sumber di mana diorang dapat bahan-bahan untuk diorang dagangkan, okey. Barang tempatan lain ialah kelapa kering, kayu gaharu, dama, kelembak dari Pahang, kelam dan juga naning dan lain-lain maksudnya negeri-negeri di mana diorang dapatkan hasil-hasil untuk diorang dagangkan, okey. Dan yang ketiga ialah biji timah. Biji timah ni diorang dapat daripada Kelang, Sungai Ujong dan juga Pulang Bangka, Sumatera. Okey, yang macam kita dah belajar sebelum ni pasal kekayaan hasil bumi dekat negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, okey. Diorang kaya dengan biji timah dan emas. Jadi Kesultanan Johor Riau ni dia mendapatkan sumber-sumber biji timah dengan emas ni daripada negeri-negeri ni lah, okey. Diorang dagangkan balik, okey. Lepas tu kita tengok yang seterusnya. Barangan dari China didagangkan di pelabuhan Batu Sawah, okey. Barang dagangan dari China ni ialah benang emas, kain sutera warna putih, barang tembikar, seramik, okey. Ini barang-barang yang didagangkan oleh pedagang daripada China lah. Pedagang Jawa pula membawa beras dan pedagang Gujarat membawa kain, wangian dan juga manik. Johor pula mendapat bekalan beras daripada pedagang Siam. Selain daripada dia mendapatkan beras daripada pedagang Jawa, Johor Riau ni juga mendapatkan beras daripada pedagang Siam, okey. Lepas tu kita beralih pula kepada faktor yang keempat, iaitu kesibukan pelabuhan Johor Riau. Kita tengok poin yang pertama, terdapat 500 hingga 600 buah kapal dagang pelbagai bangsa berlabuh di pelabuhan Johor terutama di Riau, okey. 500 ke 600 itu merupakan jumlah yang banyak. Lagi-lagi kapal, okey, kapal yang besar tu bayangkan 500 ke 600, okey. Dia berlabuh dekat pelabuhan Riau ni, okey. Sebab itu yang dikatakan sebagai kesibukan, okey. Seterusnya, antaranya ialah kapal Siam, kapal Portugis, Inggeris dan juga pulau-pulau di alam Melayu. Kenapa diorang pergi dekat sini? Sebab dekat pelabuhan Johor Riau ni ada banyak sumber yang diorang boleh dapatkan. Biji timah, emas, lada hitam, kain sutera, semua benda lah yang diorang nak, diorang boleh dapatkan dekat pelabuhan Riau ni. Lepas tu kita tengok sebab yang kedua. Sebab yang kedua kenapa Kesultanan Johor Riau ni mencapai kegemilangan dia ialah pengurusan pelabuhan dia, okey. Cara dia menguruskan dia punya pelabuhan. So kita terus tengok yang pertama, kemudahan pelabuhan yang disediakan dekat pelabuhan Johor Riau ni. Dekat pelabuhan Johor Riau ni, untuk mengelakkan kebakaran, diorang letakkan barang-barang dagangan diorang ni dekat bawah tanah, okey. Diorang tak biar je dekat atas. Sebab kalau dekat atas diorang ada risiko diorang barang-barang dagangan tu berisiko untuk kebakaran. Jadi diorang letak barang-barang dagangan diorang dekat bawah tanah. Okey, diorang simpan dekat bawah tanah. Seterusnya, dalam urusan perdagangan dekat pelabuhan Johor Riau ni, diorang menggunakan pegawai yang bagus, pegawai yang cekap, okey, supaya urusan diorang jadi lagi cepat. Seterusnya, poin yang kedua, urusan jual beli yang mudah, okey. Perdagangan dijalankan secara tukar barang dan perdagangan dengan menggunakan mata wang. Okey, diorang dah gunakan sistem tukar barang atau yang kita kenali sebagai sistem barter. Okey, sistem tukar barang. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah I memperkenalkan mata wang emas, wang perak iaitu kupang dan juga wang timah yang dipanggil sebagai katun, okey? KATUN, katun, okey? Diorang dah mula menggunakan sistem wang, okey? Yang ketiga, poin yang ketiga, pada akhir abad ke-18, mata wang asing seperti dolar Spanyol, dolar Mexico dan juga duit Belanda turut diguna pakai. Mula-mula diorang guna emas sahaja, diorang guna katun tu sahaja. Lepas tu, start daripada abad ke-18, diorang dah mula dekat pelabuhan Riau ni, diorang dah mula menggunakan dolar Spanyol, dolar Mexico. Lepas tu diorang dah mula terima untuk guna duit Belanda juga, okey? Seterusnya kita tengok juga Shah Bandar bertanggungjawab menguruskan sistem jual beli dan kutipan cukai dekat kawasan pelabuhan tu, okey? Cukai pelabuhan yang dikenakan terhadap pedagang adalah berpatutan. Sebab itu yang dikatakan dengan urusan jual beli ini mudah. Pedagang-pedagang diorang tidak dikenakan cukai yang tinggi. Kiranya cukai dia tu berpatutan lah. Sebab itu para pedagang ni memilih untuk pergi ke pelabuhan Johor Riau ni. Lepas tu kita tengok faktor yang ketiga yang
pengurusan pelabuhan dia ni, pelaksanaan sistem naungan. Okey, apa itu sistem naungan? Kita tengok poin yang pertama dulu, penerangan dia. Pedagang luar dan pedagang tempatan mendapat naungan daripada Bendahara, Temenggung, Laksmana dan Raja Indera Bongsu. Okey, diorang mendapat naungan. Sebahagian hasil keuntungan diberikan kepada pihak yang memberikan naungan dalam bentuk cukai perdagangan berdasarkan sistem naungan. Nama dia sistem naungan. Okey? Melalui sistem naungan ni, pedagang mudah untuk mendapatkan surat kebenaran kuasa Belanda untuk berlayar tanpa gangguan di Selat Melaka. Okey, jadi kita tahu sekarang ni yang sistem naungan ini ialah di mana diorang mendapat perlindungan daripada Bendahara, Temenggung, Laksmana dengan Raja Indera Bongsu, dan apabila diorang mendapat naungan ni, diorang diberikan kemudahan untuk berlayar. Okey? Jadi itu pentingnya sistem naungan. Okey. Seterusnya kita tengok poin yang keempat, iaitu peranan orang laut. Okey, peranan orang laut. Apa itu orang laut? Okey, orang laut ini ialah orang laut ditugaskan untuk mengawal pelabuhan, menunda kapal dagang, menunjuk arah serta mengawal keselamatan di perairan Johor dan juga dekat Selat Melaka. Okey, ini ialah peranan orang laut. Seterusnya kita tengok, mereka juga terlibat mengawal keselamatan Kesultanan Johor Riau dengan menjadi tentera angkatan laut. Okey. Seterusnya kita tengok yang terakhir yang menyebabkan pengurusan pelabuhan diorang ni unggul, iaitu kemudahan membaiki dan juga membina kapal. Okey. Pelabuhan Johor Riau ni diorang ada menyediakan perkhidmatan untuk membina dan juga membaiki kapal-kapal yang rosak. Orang laut yang mahir dalam pembinaan kapal ini diorang yang menjalankan. Okey. Seterusnya kita beralih pula kepada first kita dah tengok disebabkan kenapa Kesultanan Johor Riau ni gemilang. Sebab yang pertama, diorang ada pusat perdagangan yang unggul. Okey, diorang ada pusat perdagangan yang unggul. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, diorang mempunyai pengurusan pelabuhan yang bagus. Okey, diorang mempunyai pengurusan pelabuhan yang bagus. Itu yang kedua. Sekarang kita tengok yang ketiga, kenapa dia ni unggul, Kesultanan Johor Riau ni unggul. Yang ketiga ialah disebabkan oleh pusat pesuratan diorang. Apa itu pusat pesuratan? Okey, pusat pesuratan ini ialah di mana penghasilan karya pesuratan membuktikan bahawa Kesultanan Johor Riau juga kaya dengan karya agung dan tokoh pesuratan yang berkaliber. Maksudnya diorang sudah mula menghasilkan karya-karya yang diminati oleh orang, yang dicari oleh orang. Okey? Okey, kita tengok dulu yang atas, dalam kotak atas sekali, karya agung. Karya yang ditulis dalam bahasa Melayu yang mampu mencetuskan unsur pemikiran, sistem nilai, kepercayaan, falsafah dan juga pencapaian unggul dalam tamadun Melayu. Okey, ini maksud karya agung ni. Apa maksud karya agung tu? Okey. Lepas tu kita tengok karya yang pertama yang kita akan tengok, iaitu Sulalatus Salatin. Okey. Perkataan Sulalatus Salatin ni dia bermaksud salasilah raja-raja ataupun peraturan segala raja-raja. Okey, maksud Sulalatus Salatin tu. Naskah asalnya bernama Hikayat Melayu. Okey, asalnya Sulalatus Salatin ni nama dia Hikayat Melayu. Okey, pada tahun 1612, karya ini, Sulalatus Salatin ni, buku Sulalatus Salatin ini, dia telah disusun dan ditulis semula oleh Tun Sri Lanang. Okey. Lepas tu kita tengok yang poin ketiga tu, menceritakan asal-usul keturunan Raja-Raja Melaka, adat istiadat kerajaan dan juga sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Sebab kita tengok dalam kita tengok maksud dia tadi, dia kata salasilah raja-raja, betul tak? Jadi buku ini dia menceritakan tentang keturunan raja-raja, adat istiadat kerajaan, lepas tu sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya kita tengok karya yang kedua, iaitu Hikayat Hang Tuah. Okey, dalam Hikayat Hang Tuah ni, naskah ini dihasilkan oleh pengarang daripada Johor selepas kekalahan Portugis di Melaka pada tahun 1641. Ingat tak? Peperangan antara Johor, Portugis dengan Aceh. Lepas tu, Johor dia minta pertolongan Belanda untuk mengalahkan Portugis dekat Melaka. Lepas tu pada tahun 1641 ni, akhirnya Portugis kalah. Okey? Jadi naskah ini, Hikayat Hang Tuah ni, dia dihasilkan oleh pengarang dari Johor lepas kekalahan Portugis dekat Melaka tu. Okey? Lepas tu kita tengok poin yang kedua. Hikayat ini ialah sebuah
epik kepahlawanan zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kiranya dia macam epik kepahlawanan ni kiranya macam satu buku yang adventure lah. Okey, dia novel action. Kalau macam zaman kita sekarang ni dia macam novel aksi. Okey, epik kepahlawanan. Yang ketiga, kandungannya berkaitan dengan ketaatan atau kesetiaan Hang Tuah kepada raja dan juga Kesultanan Melayu Melaka. Sebagaimana yang kita semua tahu, Hang Tuah ni merupakan seorang pahlawan yang setia kepada raja dia. Okey. Seterusnya kita tengok pula kepada tokoh pesuratan yang terlibat dalam pusat pesuratan ni. Okey. Tokohnya ialah Tun Sri Lanang yang macam cikgu sebut dekat point yang first tadi, Tun Sri Lanang. Nama sebenar beliau ialah Tun Muhammad bin Tun Ahmad Paduka Raja. Tun Sri Lanang ni dilahirkan di Bukit Seluyut, Kota Tinggi tahun 1565. Kota Tinggi ni terletak di Johor, okey. Menjadi bendahara Johor semasa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah II dan menyusun dan menulis semula Sulalatus Salatin yang macam cikgu bagi tahu tadilah, okey. Selain daripada buku Sulalatus Salatin tu dengan hikayat Hang Tuah tu, kita boleh tengok juga ada karya-karya lain yang dihasilkan pada zaman Kesultanan Johor Riau ni. Okey, yang pertama ialah Tajul Salatin ataupun Mahkota Raja-Raja, Tuhfat Al-Nafis, Salasilah Melayu dan Bugis, Gurindam 12, Hikayat Anak Panah Sedasa dan juga Syair Ungku Puteri. Okey, ini antara karya-karya lain yang dihasilkan pada zaman Kesultanan Johor Riau ni. Okey. Dan karya-karya inilah yang merupakan faktor-faktor yang menjadikan Kesultanan Johor Riau ni mencapai zaman kegemilangan dia. Sebab diorang bukan sahaja unggul daripada segi pengurusan pelabuhan diorang, dari segi perdagangan diorang juga unggul daripada penulisan diorang, karya-karya diorang, hasil-hasil tulisan diorang. Okey. Okey, jadi cikgu rasa itu sahaja dulu untuk kelas kita kali ini. Kita dah cover habis dah semua untuk bab 6 iaitu Kesultanan Johor Riau. Alhamdulillah kita dah boleh cover sampai semua. Jadi untuk latihan kelas kita kali ini, cikgu nak pelajar semua buka pada modul yang dah diberikan ni. Okey, buka modul ni. Lepas tu buka pada muka surat 13 ni. Soalan pada muka surat 13 ni ialah soalan esei, okey. Soalan esei. Jadi pelajar semua jawab semua soalan dekat muka surat ini saja, okey. Boleh tengok kepada markah dia tu, ada 4 markah, 8 markah dengan 8 markah. Jadi kalau tengok kepada markah-markah ni, pelajar semua kena bagi jawapan yang sama nilai lah dengan markah tu. Janganlah jawab markah dibagi 8 tapi pelajar hanya jawab 8 baris je. 4 baris je, 2 baris je. Tak boleh lah, dia kena bagi secukupnya, okey, supaya boleh dapat markah penuh. So ikut apa yang soalan ni minta, lepas tu cuba jawab, okey. Untuk muka surat 13 saja, muka surat yang sebelum-sebelum ni semua kita dah buat. Jadi insya-Allah sampai situ saja dulu. Kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, yang kekeliruan ke, boleh tanya dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. Okay, so insya-Allah kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.